Okey, kita akan start dalam beberapa saat daripada sekarang, insyaAllah. Sudah bersedia sebenarnya untuk menceritakan tentang satu lagi topik yang agak menarik sebab saya banyak mendapat feedback tadi. Okey, sekejap Sebelum tu saya nak tunjuk sedikit demonstrasi oat yang saya dah beli tadi. Kita tengok macam mana boleh dapat fahaman yang lebih mendalam tak? Okey, sabar Okey. Kita mula daripada sekarang. Saya nak tunjuk sikit demonstrasi kalau anda sudah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuba tunjuk sedikit. Kalau ini dibayangkan sebagai bijirin. Saya nak tunjuk tangan saya ni supaya you faham. Bila saya sebut sesuatu sekejap lagi, bila saya kata perkataannya cuma tinggal endoderm saja ataupun isi bijirin ni yang kenapa setengah orang kata boleh tak boleh makan oat tu saya nak cerita sekarang. Okay? Baik, bayangkan kita ambil bijirin apa-apa pun, selalunya dia ada 3 ataupun 4 lapisan. Yang pertama sekali, kalau yang anda dah biasa main dengan apa sawah padi tu, kat luar sekali dia panggil husk ataupun kulit dia. Lepas tu dia ada yang ni yang dipanggil bran. Tahu bran? BRAN. Dalam ni lah ada vitamin B, ada trace mineral, ada fiber semua. So kalau nanti saya kata dia di polish ataupun telah dicuci elok, dia akan buang ni semua ni. Okay? Bila grounded tu dia cuma tinggal apa yang dipanggil endoderm. Endoderm ni yang dipanggil orang duk risau tentang karbohidrat, orang duk risau tinggi glycemic index. Faham tak? Yang orang kata diabetes atau blood pressure tak boleh makan tu sebab dia tinggal ni saja. Boleh tak boleh faham? Saya tunjuk dulu konsep. Lepas tu di bawah tu, di bawah tu ada dia panggil germ. Dan dalam germ ni lah yang paling banyak sekali. Kalau dia juga polish dan di grounded atau di grinded ataupun dimasuk kelang dan sebagainya, yang ni pun terkeluar. Tahu tak? Bila yang ni, dalam ni ada apa? Ada vitamin B. Selalunya vitamin B banyak bijirin. Okay? Vitamin E, lepas tu ada trace mineral, ada phytonutrient, ada healthy fat pun. Okay, bagus ni. Tapi yang ni pun terkeluar juga. Jadi cuma tinggal apa? Tinggal ni. Jadi kadang-kadang yang bila topik saya bagi hari ni, betul ke oat ni orang diabetik dan orang blood pressure tak boleh makan? Sebab apa? Kalau tinggal yang ni saja memang tak boleh makan. Boleh tak boleh faham? Okay? Tapi saya tak kata oat tak boleh makan. Saya cuma kata jenis oat apa yang you beli tu yang memungkinkan you boleh sambung makan ataupun you boleh makan sesekali. Kalau dah telur dah beli, takkan saya nak suruh you membazir buang. Faham? Okay? So saya ulang yang ni semua dah buang. Ni brand dia dah buang, dia punya germ dah buang dalam biji ni, dalam bijirin ni, dan dia punya jadi dedak lah ni kat luar ni kan. Okay? So kalau you faham macam tu, senang saya sambung cerita dan you boleh ambil nota sekarang. Saya nak bagi tahu yang mana yang tak boleh dulu supaya kita selesaikan isu ni. Okey, supaya you senang faham. Anda tahu nama oat, nama asalnya cantik nama dia, Avena Sativa. Wah, saya suka nama dia. Kalau you tengok brand-brand kosmetik pun ada nama Avena tu kan, dia ambil daripada nama Avena Sativa. Okey, sedap nama dia. Jadi oat ni sebenarnya memang dah 7,000 tahun. Jadi kalau ada orang kata tak boleh makan, dia kena bagi sebab yang betul-betul kukuh dan memang ada yang tak boleh makan, tetapi banyaknya kalau pandai you cari boleh makan. Sebab apa? Dia ni ada 3 atau 4 cara prosesnya. Selalunya kalau saya tunjuk kepada anda, satu lagi yang saya beli yang organik tu, boleh nampak tak? Dekat sikit kot, boleh nampak tu. Okey, ni yang ni dia panggil, yang dia panggil roll oat. Roll tu maksudnya dia roll. Dia macam emping. Tapi kalau you tengok warna tadi, warna dia mungkin you tak nampak kat sini kot. Nampak tak? Dia punya warna tu agak gelap sedikit. Tapi yang ni putih sikit. Okay, yang ni lebih refine. Nampak dia halus lagi kecil. Di yang ini, yang saya kata orang diabetes dan orang high blood pressure tu yang tak boleh makan ni. Tapi kalau bermula daripada yang emping ni, yang mana roll over ni, yang nampak berkeping-keping tu, macam emping tu, yang tu you dah boleh makan. Tetapi kalau nak boleh makan lagi, ada satu kalau you pergi ke organic shop, kalau boleh organic. Kenapa kena organic? Lagi satu sebab kenapa ada mazhab. Mazhab ni maksudnya ada guru-guru yang kata tak boleh makan oat tu. Dia memang betul dia kata sebab zaman sekarang ada glyphosate. Glyphosate tu maksudnya sembuh racun lah kan. Apa tu bahan-bahan pestisida, racun serangga kan. Jadi memanglah. Tapi saya nak tanya you,
Takkan oat saja yang dia orang spray glyphosate kan? Kita punya gandum, kita punya barley, kita punya tu semua. Kalau you beli yang dah tak organik, memang ada yang spray-spray itulah. Namun, kalau nak kata tak boleh makan langsung, tak boleh. Sebab apa? Dalam tu, kalau diambil yang organik betul-betul, saya kata you boleh makan. Sebab apa? Nanti saya cerita, tapi yang tak boleh makan ada beberapa jenis. Saya mula cerita, iaitu yang you ambil roll tadi, yang emping tu boleh makan, tidak ada gula, tidak ada yang dalam paket-paket, ada pengawet, ada apa lagi, pewarna, ada kadang-kadang dia masuk iron pun. Untuk apa? Iron Fe, untuk menahan dia supaya tahan lama. You jangan main dalam jenis-jenis macam ni. Dan kadang-kadang you kena tengok di belakang paket tu ada tulis gluten free tak? Sebab setengah orang tak boleh makan yang ada gluten. Dia jadi allergic. Itu sebabnya ada orang kata tak boleh makan oat ni. So saya ulang, ambil yang kalau boleh roll oat, ataupun satu lagi dia panggil steel cut, S-T-E-E-L, steel cut. You tengok dia macam beras dipotong-potong satu atau dua, macam beras lah kan. Dia punya oat ni dipotong-potong macam tu, ada jual. So saya ulang lagi sekali supaya you jangan takut nak makan oat, tapi jangan ambil yang lain daripada steel, S-T-E-E-L, oat, organic. Satu lagi dia panggil roll oat. Lain semua you jangan beli. Kalau you nak makan oat secara berterusan lah. Faham tak faham? Okay, sebab apa? Kalau you salah ambil, dia ada masalah gluten, dia ada masalah, ada satu lagi yang namanya avenin. Avenin ni dia macam gluten walaupun bukan gluten, tapi protein ni menyebabkan setengah orang allergic kepada oat. Satu lagi yang saya sebut dah tadi namanya glyphosate, racun serangga. Itu saja yang perlu risau. Cuma kalau dia grounded ataupun grinded, yang telah ditumbuk halus, yang dijual dalam paket-paket tu, walaupun tak ada gula, walaupun tak ada pengawet atau pewarna apa-apa pun, you jangan ambil juga. Sebab apa? Dia dah tak ada tinggal apa. Saya kata apa? Tinggal cuma endoderm ataupun tinggal cuma karbohidrat saja. Yang tu yang menyebabkan naik you punya gula tu. Yang tu yang boleh naik you punya blood pressure tu. Faham kan? Berarti memang betul adanya oat yang you tak boleh makan. Jenis tu. Tapi tu selalunya you tak pandai pilih. Sekarang saya dah ajar, bukan ajarlah, saya kongsi pendapat saya. Dan memang orang dah buat kajian. Ambil yang steel cut, ada tulis STEL, tidak ada campuran apa-apa, dan satu lagi roll. Lepas tu you nak campur susu bijirin seperti susu soya, atau susu daripada santan, atau susu daripada almond milk, ataupun susu-susu daripada beras. Boleh you buat susu tu untuk nak makan oat nanti. You nak bagi manis, you boleh bubuh sedikit pisang, kurma, boleh makan, tak ada masalah. Okay, potong buah-buahan sikit, campur, no problem. Dan saya cerita kejap lagi pukul berapa nak makan yang elok oat. Baik, nombor satu. Sekarang kita fokus kepada kebaikan pula. Sebab oat memang dah beribu tahun, tak mungkin tak boleh makan. Dan Tuhan jadi setiap tanaman tu, kalau you pandai pilihnya, memang dia banyak sangat dia punya keuntungan. Contoh, dia boleh ada biotin yang terlalu bagus untuk rambut, untuk kulit, nail. Kalau you tengok dalam kosmetik zaman moden sekarang, dia banyak pakai oat. Ni yang moden-moden tau, bukan yang kampung-kampung punya. Jadi dia skincare bagus. Dia juga terbaik untuk orang yang ada masalah eczema. Makan oat banyak-banyak. Eczema, penyakit kulit gatal dan sebagainya. Dia juga bagus untuk collagen. Untuk saya cerita tentang supaya body kita tu sentiasa kulitnya nampak cantik. Dan orang yang makan oat ni berhati-hati, kalau you nak pergi meeting yang berat-berat, jangan makan oat awal-awal ataupun paginya, sebab nanti you mengantuk. Sebab apa? Oat ni ada melatonin dan ada satu lagi namanya serotonin. Semua ni boleh mententeram. Bagus dia mententeramkan, tapi sampai you relax habis, especially kalau you makan oat nak pergi meeting pukul 2, macam makan biryani lah. Dia bagus, tapi you mengantuk. Sebab dia bagusnya sebelah petang ataupun sebelah malam. Maksudnya makan dinner. Kalau boleh. Tapi orang selalu makan oat sebelah mana? Sebelah pagi. Tapi saya rasa you tak mengantuk kot. Kan? You makan banyak kan? Satu mangkuk je kan? Okay, no problem. Dan dia low in orang panggil kalori. Yang tu yang bagusnya. Jadi kalau orang kata tak bagus oat ni, saya pun heran. Dibandingkan dengan bijirin-bijirin lain,
Oat antara yang terbaik dari sudut kalori, dari sudut kandungannya. Dia bukan saja ada karbohidrat yang orang panggil starch, resistant starch. Orang panggil resistant starch tu maksudnya starch yang lambat nak jadi glukos. Dia tak cepat. Kecuali yang saya kata tadi, yang dah dibersih, yang dah dipolish, yang dah apa orang panggil kelangkan tu. Ni saya minta you cari yang organik, yang steel cut atau roll. Dia ada protein, dia ada good fat, dia ada magnesium, dia ada manganese, dia ada yang paling tinggi manganese, cukup tinggi dia, okey, lebih daripada cukup untuk seharian. Phosphorus, copper, iron, zinc, folate, B1 yang susah cari tu, thiamine. Kan thiamine selalu saya kata very important, vitamin B1, B5. Jadi anda jangan lupa B6 pun ada. Semua ni bagus sangat lah untuk kesihatan. Orang sampai dandruff pun, kalau you campur dengan oat ni, you tumbuk dia, yang ni boleh tumbuk sampai halus. Lepas tu you campur dengan lemon juice, you campur dengan apple cider vinegar, dan ada essential oil yang you minat bagi bau wangi semua tu, you buat macam dandruff punya shampoo lah untuk hilangkan dandruff. Alright, lagi satu, bagus untuk orang yang nak jaga bakteria pun. Kan dulu sebelum saya tahu tentang oat ni, saya ambil banyak fiber up. Sekarang saya sekali selang sehari ke, kalau saya rajin seminggu 3 kali ke, kalau saya minat balik ataupun saya nak hilangkan kebosanan, saya ambil selain daripada nasi, selain daripada ubi, saya jarang makan nasi. So ubi kalau boring-boring saya gantikan dengan apa? Dengan oat. Kena rajin sikit lah, kena masak dia bubur susu bijirin atau pakai santan lagi bagus. Right? Lepas tu, you kena ingat dalam ni ada banyak fiber-fiber yang terbaik untuk bakteria kita. So, beres. Bagus sangat-sangat kalau bakteria happy. Lagi satu, dia antioksidan yang cukup bagus untuk lawan kanser pun, terutama sekali cancer of the breast dan cancer of the colon. Lagi pula bagi mereka yang selalu sembelit, tadi ada orang kata kalau makan oat ni dia sembelit. Mungkin you tak cukup air ataupun tak cukup susu bijirin tu, ataupun you ambil dengan susu binatang pula. Tak usah, ambil dengan susu biasa. Make sure air tu lebih, minum banyak-banyak, senang buang air besar. Memang dia untuk tujuan constipation pun, sembelit. Seterusnya, dalam oat ni juga ada satu yang you kena hafal. Nama ni sedap nama dia. Semua nama baik-baik belaka. Beta-glucan. Tadi Avena sativa nama saintifik untuk oat ni, tetapi dalam oat ni ada nama beta-glucan. Dia antara terbaik fiber-fiber yang saya kata tadi. Dalam fiber tu pun ada beta-glucan dan dia meningkatkan immunity. Banyak tak dia punya keuntungan. Dan beta-glucan ni juga boleh menurunkan apa dinamakan kolesterol. Memanglah kita tak suruh you turun rendah sangat. Zaman moden sekarang kolesterol jangan risau. Kalau takat-takat borderline tu relax. Kita dah berumur 50 ke atas, borderline ke tinggi-tinggi sikit tu is okay. Bahkan kolesterol tinggi lebih baik. Bukanlah tinggi melangit. Tapi kalau rendah sangat, dia tak bagus. Kolesterol zaman sekarang diperlukan. So, jangan risau kalau takat borderline tu. Next, yang bagusnya untuk orang diabetes sekarang. Tiba masanya you jangan sedih. Dengan syarat you ambil 2 jenis yang diproses melalui steel cut. Dia tulis steel cut ataupun roll oat. Jangan beli yang grinder, yang dah halus, yang nampak macam instant lah. Instant memang tak boleh langsung. Instant tu memang betul. Dia akan tingkatkan balik dia punya glukos semua. Jangan beli, okay? So, you ambil untuk diabetes, memang dia dapat mengurangkan. Sebab apa? Dia ada magnesium dan dia ada B1. Yang ni dua-dua ni memang diperlukan untuk kontrol you punya diabetes. Fiber dia memang banyak. Saya tak langsung you mengawal obesity. Berat badan, ramai orang dapat kontrol. Saya pernah buat oat ni dicampurkan. Kalau you malas sangat, you ambil RX Lite, you buat bagi macam hot chocolate tu, bagi macam panas sikit kan, lepas tu you campur dengan oat ni pun boleh. Rasa dia macam orang panggil apa, chocolate oat, sedap. Maklumlah kan, RX Lite tu pun you buat satu cawan, you tuang dia biar dia pekat sedikit, cun. Okay. Lain pada tu, ada orang buat untuk blood pressure pun, bukan buat, makan ni untuk menurunkan dia punya blood pressure. Jadi secara tak langsung you punya jantung pun akan terkawal. Kesihatannya kan, kalau ada blood pressure tu kontrol, kolesterol kontrol, jantung pun alhamdulillah. Dan kita tutup cerita pada malam ni dengan masalah gatal-gatal. Orang yang nak buat mask, you boleh maskkan
macam paste tu, you gosok kat bahagian-bahagian yang gatal. Terutama sekali kalau baru baik daripada chicken pox. Okay, boleh. Dan kita harapkan anda jangan risau lagi dah daripada sekarang. Boleh ambil oat, tak kisah orang nak kata apa. Bagi saya, sebab mazhab ni kadang-kadang mereka terlalu taksub, tak boleh sikit salah makan tu macam haram pula. Jangan sebut macam tu. Kita sendiri pun yang buat D&D diet, kita tak pernah kata daging tu haram dan sebagainya. Cuma kita kata kalau daging tu dah tak boleh makan, terlalu banyak growth hormone, antibiotik kan, dah besar bukan main, ikan yang dalam laut yang banyak dengan lead, mercury semua, itu je kita sebut kan. Tapi kalau you dapat yang bersih, yang original, yang liar, makanlah, no problem, not a big issue kan. Jadi saya cukup tak setuju kalau orang kata oat ni tak boleh makan, tapi saya setuju kalau dia kata yang dah refine, yang dah di-grinded, yang cuma tinggal endoderm, tinggal karbohidrat saja, yang tu tak bagus. Faham? Jadi ambil yang belum dileraikan, belum dipecahkan dia punya brand dengan dia punya germ tu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya keluar awal pun tahu kenapa. Setiap kali saya bertukar waktu, berarti saya diperlukan di tempat lain untuk sama ada saya membantu orang lain ataupun saya pergi belajar lagi. Kita kan tak akan habis belajar sampai ke liang lahat pun. InsyaAllah saya mengharapkan you bermanfaat. Tolong share dengan kawan, boleh tak? Tolong share, tekan like supaya mereka boleh masuk sekali. Lambat masuk pun sekurang-kurangnya dia boleh baca. Dan tak salah. Pukul berapa nak ambil oat? Saya lupa nak cakap tadi. Selalunya petang ataupun ganti nasi malam tu pun tak apa. Itu yang terbaik. Walaupun orang tak tahu benda tu, orang jarang praktis, tapi pagi tu sebenarnya bukan terbaik. Cuma kalau you dah biasa, kalau tak kena oat langsung pagi, kan saya kata buah-buahan campur dengan oat sedikit. Kalau you terpaksa juga ambil dengan oat, tak apa. Jadi buah-buahan tu menjadi pemanis dia. Dah. Alright, susu semua tu tak nak campur gula, please ya. Okay, right. Terima kasih banyak. Semoga anda dalam keadaan dunia yang bahagia. Anda punya akhirat syurga. Dan saya selalu suka kalau you kata apa, let go and feel good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.